Awak masuk kelas cikgu mana? Ada yang masuk kelas cikgu Syu. Okey. Ada yang masuk kelas cikgu Faizul, betul? Oh, cikgu Fatah. Okey, Miss Nuha. Oh, ya ke? Okey. Faham, 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 faham. Okey. Miss Nuha dengan cikgu Fatah. Alright. Ini campur-campur ke? Ada darjah 5, darjah 6, betul? Ke darjah 6 sahaja? Siapa yang darjah 5 kat sini? Ada ke darjah 5? Jom kita tengok. Oi, ramainya. Oh, malam awak dengan saya, betul? Betul? Malam awak dengan saya. Ya, selamat pagi Darshan. Darjah 6 lah kan? Okey, semua. Okey, baik. Semua orang darjah 6. Baik. Saya okey je lah. Saya okey je sebenarnya. Okay, alright. So, muat turun. Hai putrianya. Okay, so muat turun. Kita punya nota pada hari ini. Nota dan latihan. Semua orang dah muat turun belum? Sudahkah semua orang muat turun ataupun download? Pertama kali tak apa. Biar kita pertama kali bertentang mata, bila lagi kita nak berkenal kan? Dah print, very good, bagus. Okay, so siapa-siapa yang dah print, siapa-siapa yang dah cetak, siapa-siapa yang dah muat turun, bagus. Kita habis kelas pukul berapa? Baru mula kelas dah minta, dah tanya habis kelas pukul berapa? 1 jam. Ya, awak ada 1 jam dengan saya, awak ada 11 suku sampai 12 suku. Okay, on tak on? On kan? Habis 12 suku, betul. Pukul 12.15 tengah hari. On, okay, very good. Okay, jadi kita mulakan pada hari ini ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi lagi kan. Selamat pagi kepada anak-anak saya yang saya kasihi sekalian. Saya nampak ada yang muka belum bangun tidur lagi. Muka yang belum cuci muka lagi. Tolong cuci muka, tolong buang taik-taik mata tu. Air liur basi semua tu tolong lap-lap sikit. Okay, alright. Jadi, okay. So, kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Sebelum saya mulakan, saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Cikgu Daniel dan saya akan mengajar awak ilmu free. Okay. Ilmu free untuk bahasa Melayu darjah 6 untuk UPSR. Jadi ada yang kata macam cikgu, saya first time lah jumpa cikgu. Memanglah kan. Biarlah first time tak apa. Ada orang yang macam dah, cikgu ni dah bosan lah. Saya hari-hari saya jumpa cikgu. Dan awak jumpa saya seminggu sekali je. Okay. Jadi kalau awak ni nota awak pada hari ni, okay, kita nak tengok satu komponen dalam bahasa Melayu yang dinamakan sebagai penjodoh bilangan. Okay, first time jumpa, tak apa Faiz, kita okay je, first time pun first time lah. Okay, so kita nak tengok penjodoh bilangan. Okay, penjodoh bilangan. Okay, kalau awak baca dekat dalam nota awak, okay, muka surat yang kedua. Okay, cuba tengok dalam muka surat yang kedua. Okay, muka surat kedua nota awak, dia kata apa di sini? Penjodoh bilangan digunakan, sekolah saya tak bagi tahu lagi ada UPSR ke tidak. Cikgu rasalah kan, saya rasa awak dah tak ada UPSR. Tapi tak apa, nanti awak tunggu cikgu sekolah awak confirm kan ya. Alright, okay. Jadi penjodoh bilangan ni apa? Penjodoh bilangan ini ialah kata nama, okay, satu kata nama yang mana dia nak tunjuk bilangan ataupun dia nak tunjuk jumlah. Tak ada kertas, awak boleh download. Okay, awak boleh download nota ni dalam app awak. Okay, cuba awak cari nama saya ataupun ilmu free darjah 6 year 6. Nanti awak nampak ada. Alright, okay. Jadi kita tengok, okay, di dalam nota itu juga saya ada bagi beberapa. Okay, saya ada bagi satu senarai yang ada beberapa sahaja penjodoh bilangan. Okay, tak semua tau. Ini bukan senarai penuh. Ini cuma senarai sampai huruf C saja. So kita ada A, B dengan C. So 3 jenis saja. Okay, yang pertama kita nak tengok angkatan. Saya bacakan lah ya. Kita ada angkatan, kita ada baris, batang, bentuk, berkas, bidang, biji bilah, blok, bongkah, botol, buah, buku, bungkus, butir, carik, cawan, cebis, cekak, colik, cubit dan juga cucuk. Ini semua benda yang kita dah biasa dengar, yang biasa kita yang biasa kita guna kadang-kadang. Okey, saya nak tanya awak lah kan. Awak sebagai anak-anak muda ya,
masih lagi satu selangkah sebelum masuk alam remaja. Betul? Semua orang dah 12 tahun ke belum? Semua orang dah 12 tahun ke belum? Ada yang belum? Oh sudah, okey. Hana Humaira dah 12 ke belum? Dah, okey. Oh, okey. Ada yang belum, ada yang sudah. Oh, okey, okey. Alright. Okey, tak apa, tak apa. Yang belum tu tak apa, sikit lagi. Okey, yang sudah tu awak selangkah lagi untuk masa alam remaja. Jadi kita sebagai orang-orang muda remaja, kita ya, tak faham kenapa Nur Damia tak faham. Tak apa, tak apa. It's okay. Tak faham, tak apa. Okey, jadi maksudnya awak umur antara 11 hingga 12 tahun lah kat sini kan. Bila awak dah masuk 13, maknanya awak dah remaja lah. Kan? Awak dah ada sampai umur 12 dah mesti dah ada kad pengenalan, betul? Kan dah buat belum? Puteri Alisha tak buat lagi. Bila Puteri Alisha nak buat? Kelas habis pukul 12 suku sayang. Alright, okay. Jadi kita, okay, saya nak tanya awak lah. Kita sebagai orang-orang muda kan yang hampir remaja ni, saya nak tanya, penjodoh bilangan apa yang biasa kita gunakan? Cuba type kat situ, saya nak tengok penjodoh bilangan apa yang biasa awak gunakan. Awak cakap seorang, okay, very good. Sebuah, okay, lagi bidang. Ya ke awak pakai bidang selalu? Ni awak nak yang selalu, batang, buah, biji. Lagi? Apa lagi kita pakai biasa? Buku, very good. Ya, yeah, betul. Lagi kuntum, betul. Oh, kuntum. Saya pun dah lama tak pakai kuntum. Botol, gugus dan banyak lagi. Okay. Dan banyak lagi. Dan kalau awak tengok macam saya cakap tadi, dalam nota awak kita cuma ada 3 jenis sahaja. Yang bermula dengan huruf A, bermula dengan huruf B dan juga bermula dengan huruf C. Okay, so kita nak tengok terus. Okay, tak nak buang masa. Sebab apa? Sebab kita ada 1 jam je. Jom kita terus tengok soalan yang pertama. Sebab apa? Sebab dengan buat latihan, okay, dengan buat latihan kita boleh terus faham macam mana kita nak gunakan penjodoh bilangan tersebut. Okay, okay tak Fatin Nur Hazirah? Okay. Macam tu lah. Okay, good. Alright, okay. Nombor 1. Kenapa ada yang bermula dengan huruf A? Tak apa. Habis pukul berapa? Habis 12 suku sayang. 1 jam je. Okay? Penatlah nak ulang-ulang kan? Okay. Alright, so kita tengok soalan nombor 1. Okay. Pak Karim menebang pokok itu dengan kapak yang tajam. Jadi, kalau kapak, okay, cikgu nak tanya awak. Okay, kapak ni apa ciri dia? Adakah dia panjang ataupun dia pendek? Pendek, okay, very good. Dia macam pendek sikit lah. Dia taklah panjang kan. Okay. Dan ciri yang paling utama pada kapak, dia mesti apa? Dia mesti, very good Ashraf Akmal. Dia mesti tajam. Betul Alma. Betul Al-Zuha. Yes, dia mesti tajam. Jadi apa-apa sahaja yang tajam. Okay, cuba bagi tahu saya apa yang tajam. Kita ada kapak. Kita ada apa lagi yang tajam? Kita ada pisau. Very good. Lagi? Kapak, pisau, parang, betul, gunting. Lagi? Apa lagi? Pisau. Pisau dah tadi. Kita ada golok. Pernah dengar golok? Keris, pedang. Golok pernah dengar tak golok? Lidah. Tak. Lidah walaupun dia tajam tapi kita tak panggil dia sebilah. Okay? Okay, jadi apa-apa sahaja, okay, very good. Okay, jarum pun termasuk. Okay, jadi apa-apa sahaja yang tajam, awak kena ingat. Okay, yang tajam, yang sini. Okay, tajam mesti, okay, mesti dia punya penjodoh bilangan mesti bilah. Tidak ada benda lain. Okay, tajam mesti bilah. Jadi kalau kita punya jawapan di sini, Pak Karim menebang pokok itu dengan sebilah. Very good. Sebilah kapak yang tajam. Bagus. Okay. Berikan tepukan gemuruh kepada semua orang. Okay, nombor 2. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Okay, nombor 2. Saya terjumpa jam tangan yang cantik di dalam bilik itu. Okey, sebelum kita jawab. Jap. Sebelum kita jawab. Bagi cikgu ciri dulu. Apakah ciri-ciri kepada jam tangan? Apa ciri dia? Ciri dia mesti apa? Mesti dia macam ni kan. Dia ada
dia ada muka dia bulat. Oh, dia mesti cantik kata Adam. Okey, dia mesti panjang. Panjang sebab apa? Panjang mesti dia sebab dia ada dia ada tali, betul. Dia ada nombor. Lepas tu apa lagi? Ada masa. Betul lah, ada nombor dia lah kan. Okey. Jadi, kalau kita tengok di situ apa-apa sahaja yang bertali, okey, sepatutnya apa-apa sahaja yang bertali, okey, ataupun berpengikat, agak-agak apa dia punya penjodoh bilangan? Ada jarum dia, jarum jam pun ya. Bukan bentuk bukan. Bukan bentuk. Apa jawapan dia agak-agak? Yes, very good. Okay, Darshan dengan Azuha betul. Dia mesti, kalau ada tali, dia mesti utas. Okay, ada tali mesti utas. Tetapi, ni cikgu nak cakap tetapi ni. Tetapi, dalam pilihan jawapan awak, tak ada utas, betul? Kan, ada tak? A, B, C, D tu tak ada utas kan? Trick question tu. Okay, nak trick je awak. Supaya macam awak macam, apa sebenarnya jawapan dia? Okay, jawapan dia adalah utas. Okay? A, B, C, D tu tak ada jawapan dia. So, jawapan dia utas. Cuba awak tulis dekat ruang kosong di situ. Awak tulis kat ruang kosong dia. Terjumpa seutas. Awak tulis kat dia. Okay, tak apa Danish. Okay, jauh. Alright, okay. Seterusnya, nombor 3. Okay, Encik Samad mempunyai tanah yang luasnya 20 hektar di kampung itu. Okay, ada dia punya jawapan baris, buah, bidang ataupun carik. Nak tanya pengikat tu macam mana? Okay, pengikat tu macam mana? Contoh. Okay, kita ada jam. Okay, kita berbalik dengan soalan nombor 2 tadi. Ada orang tanya, pengikat tu apa ni? Berpengikat. Okay, pengikat tu apa-apa sahaja yang gunakan tali untuk ikat macam ni kan. Ni kita tali kita, ni digunakan untuk ikat. Okay, ikat jam itu kepada tangan kita. Alright, okay. Jadi, itulah pengikat. Alright, okay. Untuk nombor 3. Ramai yang bagi jawapan bidang. Betul? Okay, bidang. Cuba tengok dalam nota dia, dalam muka surat yang kedua. Okay, cuba tengok muka surat yang kedua. Apa dia cakap tentang bidang? Bidang ni apa dia punya, apa dia punya penerangan dia, kegunaan dia. Okay, kita tengok ya. Sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Baris yang ke-6. Itu dia apa? Bidang ialah untuk benda-benda ataupun tempat yang terbentang luas. Okay. So itu dia punya ciri dia. Okay. Ciri dia mesti terbentang. Okay. Terbentang luas. Jadi terbentang luas dia akan pakai bidang. Okey, ya senang je sebenarnya penjodoh bilangan ni, betul tak? Betul tak? Kan? Siapa kita nak tanya siapa sini? Kita nak tanya Adam lah. Oh, Adam seronoknya dia bergelak ketawa. Adam, dengar tak apa saya cakap tadi? Tak dengar lah tu. Dengar. Okey. Alright, kita tanya siapa di sini ya? Kita tanya Fadilah Azam lah. Fadilah, penjodoh bilangan ni senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Okay, very good. Okay, senang je sebenarnya. Tapi kita kena buat latihan. Sebab apa? Kalau kita tak buat latihan, kita ni macam, yelah orang kata, tak tahu kan. Kita tak tahu nak buat apa. Jadi biarlah kita buat latihan banyak-banyak, tak apa. Okay, so nombor 4 pula. Okay, di bandar itu, okay, nombor 4 dia ada bagi gambar. Okay. Ya betul ni. Saya kawan Cikgu Iqbal. Okay. Di bandar itu terdapat banyak ... bangunan pencakar langit. Okay, jadi pilihan jawapan dia awak ada blok, bongkah, angkatan dengan bidang. So kita tahu bidang itu adalah untuk benda-benda yang terbentang luas. Adakah bangunan terbentang luas? Tidak, kan? Bangunan tinggi-tinggi, betul? Bangunan dia mesti sebuah-sebuah. Okey. Kena hafal banyak sikit lah kan. Dia kena hafal banyak sikit lah. Tapi tak apa kan. Yang penting awak faham je. Dia okey, dia mesti
dia mesti tinggi. Very good. Jadi jawapan dia kalau kita tengok sama ada bongkah ataupun blok. Jadi kalau kita tengok, okey, cuba awak tengok, kita rujuk balik. Kita kena asyik kena rujuk sahaja. Kalau kita kata bongkah, bongkah adalah untuk benda-benda yang berbongkah. Bongkah tu macam mana? Bongkah tu adalah benda-benda yang berbentuk petak dan keras. Petak dan keras. Biasanya besar lah kan, ataupun dan berat. Okey. Tu bongkah. Untuk blok pula apa? Untuk blok benda-benda ataupun untuk bangunan yang besar dan bertingkat-tingkat. Jadi obviously lah kan, obviously dia punya jawapan dia ialah A. Yes, A. Sebab blok hanya untuk bangunan. Okey, cuba kita sebut ramai-ramai. Cuba kita sebut ramai-ramai, walaupun awak tengah mute kan, tapi tak apa, kita sebut je. Okey, kita sebut ramai-ramai. Okey, sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang kita tersalah sebut tahu. Macam contoh, kita nak sebut bangunan, tetapi kita sebut apa tahu? Kita sebut bangunan. Betul tak? Tu saya tak kenal awak ni, tahu lah. Okey, so dia bukan bangunan ya, bangunan. Dia macam sengau-sengau sikit kat hidung tu. Dia bangunan. Sama juga macam ni tau. Sama juga macam apa tahu? Macam ada satu warna tu. Kan ada satu warna tu. Saya ejakan warna tu untuk awak Okay. So warna tu ejaan dia U-N-G-U. Okay, U-N-G-U. Jadi macam mana kita sebut ni Macam mana kita sebut U-N-G-U? Biasa kita apa pula kuning? Sayang. Kenapa U-N-G-U awak boleh baca kuning? Ya Allah akbar. Tombok lagi kan. Okay, so U-N-G-U takkanlah kuning kan. Okay, U-N-G-U sebutnya purple. Betul, purple. Tapi itu bahasa Inggeris, kita nak bahasa Melayu. Okay, so U-N-G-U bunyinya bukan ungu. Kan biasa kita ungu. Bila masa ada 2 G, 1 G je. Ungu. Kan sebut semua orang boleh sengau-sengau kan. Ngu. Cuba kita sengau ramai-ramai. Ngu. Ungu, bukan unggu ya, ungu. Sama juga macam bangunan, bukan bangunan. Okay, right. Okay. Itu jelas kan kita kita nak membebel-bebel kan sikit-sikit. Macam mu betul kan. Tapi jangan mu banyak-banyak, nanti awak jadi lembu. Kita tak nak awak jadi lembu ya. Walaupun lembu itu sedap untuk dibuat sate, sedap dibuat rendang, tapi no, awak tak boleh jadi lembu. Awak kena jadi manusia yang berjaya. Okay, ada yang kata nombor 3 tu jawapan dia C. Okay, nombor 3 jawapan dia C, nombor 4 jawapan dia A. Okay, nombor 3 C, nombor 4 A. Okay, nombor 5. Kak Salmah memberikan beberapa ... gula-gula kepada adiknya. Okay, apa jawapan kita agak-agak? Kan gula-gula tu macam mana? Macam sweet kan? Kalau saya daripada Ipoh tau. Saya asal Ipoh, jadi kita tak panggil gula-gula. Kita tak pernah panggil gula-gula. Kan? Semua dia mesti apa tau? Dia mesti coklat. Siapa panggil coklat? Ada orang panggil coklat tak? Kan? Kan kalau macam Hex ke ataupun dia macam dia ada mint sikit, kita panggil coklat angin. Saya kadang-kadang betul kan, dia coklat, tapi ada jugalah orang panggil gula-gula. Kalau macam orang KL, Selangor kan, dia mesti cakap dia mesti cakap gula-gula. Hai orang Ipoh, orang Penang pun orang Penang pun panggil coklat. Okay. Jadi Kak Salmah ni dia bagi beberapa dot gula-gula. Jadi kita nak tahu penjodoh bilangan untuk gula-gula. Kita ada biji, cebis, bungkus dan juga buah. Takkanlah buah kan. Buah untuk benda-benda yang besar-besar sikit kan. Sebab gula-gula biasanya kecil-kecil kan. Bulat-bulat dan kecil-kecil. Boleh tak Kak Salmah dia bagi adik dia beberapa cebis gula-gula? Kenapa tak boleh?
Kenapa orang ada yang menggeleng-geleng sampai tertelin muka dia? Kenapa tak boleh? Sebab cebis tu adalah apa? Cebis tu adalah potongan-potongan kecil. Potongan-potongan kecil. Biasanya untuk kain, kertas. Kalau macam contoh, makanan pun boleh jadi cebis. Tapi kita maknanya, kalau cebis tu potongan yang kecil. Ada pula kedekutnya Kak Salmah ni nak beberapa cebis je. Dia macam dia ada coklat, lepas tu dia gigit-gigit coklat dia, lepas tu dia bagi kat adik dia. Nah, sikit. Kan kalau Kak Salmah tu jadi kakak saya kan, memang saya the big Kak Salmah ni kan. Okey, jadi jawapan dia mesti jawapan dia mestilah BG. Very good. Okey, A jawapan dia ya. A. Bukan C sayang, A. BG. Beberapa biji gula. Oh, saya nak tanya pada awak. Okey. Kita ada gula, betul? Kita ada perkataan gula. Okey, gula, betul? Kan? Kita ada perkataan gula kan? Gula ni sugar lah kalau dalam bahasa Inggeris. Okey, gula. Lepas tu kita ada gula. Okey, gula. Jadi biasanya kalau kita gandakan, macam biasa kalau macam contoh ya, kita ada satu perkataan kerusi. Okey, kalau kita gandakan jadi kerusi, maksudnya kerusi tu banyak ke sikit bila kita dah gandakan? Banyak ke sedikit? Banyak kan, sebab kita dah gandakan kerusi tu kan. Kerusi dia jadi banyak. Tetapi kalau macam gula-gula jadi banyak ke jadi sikit? Gula-gula banyak ke sikit? Ataupun banyak ke satu? Yes, very good. Bijaklah awak ni. Pagi-pagi makan apa? Saya nak tanya awak. Pagi-pagi tadi makan apa? Bijak sangat ni. Mak sumbat ni. Sekilo segantang kismis ya. Kismis minda. Macam tu. Kismis minda makan. Okay. Alright. So, gula-gula dia boleh jadi satu. Dia boleh jadi banyak. Ya, mana-mana pun boleh. Okay. Mana-mana pun boleh. Right? Sebab apa? Sebab gula-gula dia boleh jadi sebiji gula-gula. Okay? Dia boleh jadi juga beberapa biji gula-gula. Alright. Okay. Gula tu uncountable. Ya, betul. Uncountable. Tapi kita belajar bahasa Melayu sekarang. Okay. Alright. So, nombor 6. Okay, ingat nombor 6 pula. Okay. Nombor 6. Saya membeli 6 ... Okay. 6 ... telur dari kedai runcit. Okey, gula-gula banyak. Banyak boleh, sikit pun boleh. Tak ada masalah. Okey, saya membeli 6 ... telur dari kedai runcit. Kita ada biji, kita ada baris, kita ada buah, kita juga ada bentuk. Jadi mana satu? Mana satu yang sesuai? Biji. Very good. Betul, biji. Beberapa biji telur. Okey, selain daripada biji ya. Okey, selain daripada biji telur, okey, telur juga boleh jadi satu lagi. Okey, boleh jadi satu lagi, ada satu lagi penjodoh bilangan yang sesuai untuk telur. Okey, nombor 5 tadi A. Okey, nombor 5 A. Okay, so katakanlah telur ni ada banyak tau dia punya penjodoh bilangan. Dan awak kena ingat tau, penjodoh bilangan ni berdasarkan bentuk dia. Okay, berdasarkan bentuk ataupun jumlah dia. Contoh, okay, Ernie betul. Yes, very good. Ernie betul. Okay, katakanlah kalau kita ada satu je telur ya, satu je telur tu. Okay, jadi kita panggil dia sebiji ataupun satu lagi sebutir. Ada dua dia boleh guna. Okay, sama ada sebiji ataupun sebutir. Okay, dua ni boleh guna untuk telur yang single-single ya. Kan, single-single macam awak semua. Sekarang awak dah tahu dah Damia. Okay, so sama ada dia sebiji ataupun dia sebutir. Okay, so kalau katakanlah kalau dia dalam 10. Kan biasa kita beli kat kedai kan dia dah siap 10 atau 12 kan. Jadi itu apa dia punya penjodoh bilangan? Apa? Sepapan. Very good. Yes, sepapan. Jadi kalau macam dia dalam keadaan 10, dia jual satu set. Kan satu set telur, 10 ke 12 ke kita panggil dia
papan. Very good. Kalau macam contoh, dia ada yang lagi besar daripada papan tu. Maksudnya dia ada 30 hingga 40 biji telur, butir telur. So kita panggil dia seapa? Kalau papan tu 10 hingga 12 kan. Kalau macam yang besar tu kita panggil apa? Yang besar tu kita panggil apa? Tak tahu. Yang besar tu sekotak. Sekotak tu kalau banyak lagi lah kan. Bukan sekotak. Okay. Bukan sekotak. Okay. Sama ada kita panggil dia 10. Bukan. Okay. So yang banyak tu ya. Yang banyak itu kita panggil dia sama ada sekejap. Sama ada kita panggil sesangka. Okay. Sesangka ataupun sereban. Okay, sesangka ataupun sereban. Macam ni eja. Okay. Eja dia sesangka. S-E-S-E-N-G sang K-A-K-K. Sesangka. Okay, sesangka. Sereban bukan untuk ayam. Ialah telur ayam lah kan. Awak makan telur apa? Telur buaya je. Okay. Okay. So, nombor 7. Bukan sesangka, sesangka. Okay, sesangka. Alright, nombor 7. Karim sedang memanggang 5 ... sate untuk pelanggannya. Ini very simple. Ini kan, ini sangat, apa orang kata, sangat straight to the point. Okay, so kita ada gugus, biji, cucuk dan juga batang. So kadang-kadang ada orang confuse antara dua. Okay, sama ada dia kata cucuk ataupun batang. Jom kita ni, cuba kita rujuk balik. Kalau batang, okay, untuk batang, dia kata apa? Untuk menunjukkan benda-benda yang panjang atau tinggi. Jadi, lidi sate tu panjang ke? Adakah lidi sate panjang? Taklah panjang sangat kan, biasa-biasa je. Kan? Adakah cucuk lidi? Lidi tu dah bagi jawapan pula. Oops. Okay. Apa saya cakap tadi? Saya lupa dah. Adakah lidi sate tu tinggi? Tidak juga kan. Jadi kalau kita tengok cucuk pula, cucuk dia kata apa? Kalau cucuk untuk benda-benda yang dicucuk dengan lidi. Yes, very good. So jawapan kita ialah cucuk sate. Okey, beberapa cucuk sate. Jadi selain sate, okey, selain daripada sate, apa lagi yang dicucuk? Okey, bukan batang sayang, cucuk. Cucuk sate. Sate cucuk dia punya ni. Nugget. Very good ya. Yeah. Nugget pun dicucuk kalau kita beli kat pasar malam ke, kalau kita beli dekat, apa orang kata, dekat sekolah kan. Kan dia ada letak dekat, dia dah letak lidi kan. Udang, fishball, sausage kan. Semua tu. Yang mana apa-apa sahaja yang dicucuk dengan lidi, itu dipanggil sebagai, ataupun dia punya penjodoh bilangan ialah cucuk, steamboat kan, celup-celup, ketam pun boleh, ayam. Okay, saya tunggu satu lagi jawapan tapi tak ada orang bagi. Corn dog pun ya. Saya tengah tunggu satu lagi jawapan tapi tak ada orang bagi. Lok ching. Pernah dengar lok ching tak? Jagung, hot dog. Yalah, itu biasalah. Lok ching. Tak pernah dengar lok ching. Tak apalah. Kalau tak pernah dengar tak apa. Lok ching tu sate ikan. Sate. Dia sate tapi dia sate ikan. Biasa orang-orang belah-belah pantai timur lah. Kelantan, Terengganu, orang-orang Siam. Dia pun makanlah loceng. Okay. Loceng lain sayang. Loceng tu yang bunyi tu. Okay. Ni loceng. Okay. Saya pernah makan loceng. Very good. Okay. Tak apalah. Okay. Kita tak mau cerita pasal makan. Sebab apa? Sebab cikgu tengah lapar. Okay. I haven't had my breakfast, you know. Apa contoh segugus? Okay, Zara. Okay, Zara tanya, apa contoh segugus? Haziq boleh pergi tandas tapi jangan bawa phone. Okay, kalau bawa phone, tutup kamera ya. Sebab apa tau? Sebab kita pernah ada satu case, hari itulah dulu ni, tahun lepas tau. Ada student ni, dia, cikgu saya nak pergi tandas. Lepas tu saya cakap lah, okey lah pergilah tandas kan. Lepas tu dia pergi tandas bawa phone. Lepas tu tahu apa jadi? Lepas tu kita nampak lah kan, dia letak phone dia dekat atas jamban tu. Lepas tu dia buatlah bisnes dia. Tak tutup kamera. Ya Allah, nasib baik ya, nasib baik. Nasib baik saya dah mute awal-awal. Kalau tak bunyilah plup-plup-plup ke apa.
Jadi kalau nak pergi tandas boleh, silakan. Tafadhal mashkura. Tapi kalau nak bawa phone, tutup kamera. Okey, itu je cara dia. Tutup kamera. Okey. Okey, okay. Kita berbalik kepada soalan. Dah pernah cerita dah. Kalau macam ada yang dalam kelas saya, mesti pernah dengar cerita ni. Okey, so adik, okey, gugus. Okey, gugus ni adalah untuk benda yang bulat-bulat ataupun benda yang kecil-kecil yang berada dalam kumpulan ataupun kelompok yang sama. Okey, kita ada anggur. Anggur pun kita panggil gugus, langsat, rambutan, apa lagi? Cendawan, gugus cendawan bukan gugus. Cendawan kaki okey, kunci segugus kunci, very good. Mata kucing, laici dan lain-lain. Okey, apa-apa saja yang berada dalam satu ikatan yang sama ataupun dalam satu ring yang sama ke apa-apa yang sekumpulan, kita panggil dia sebagai gugus. Okey. Alright, okey. Kita sambung sikit je lagi. Okey, kita sambung. Nombor berapa sekarang? Nombor 8. Okey, ketupat ketupat pun kita panggil gugus juga. Tapi kalau kita untuk ketupat kita boleh ikat pun boleh, secekak pun boleh. Kita tengok pada kesesuaian. Okey, langsat. Yes, very good Adam, langsat. Okey, Haziq, you're back. Thank you for coming back. Okey, nak join kelas saya, mari. Kelas saya hari ni, petang ni pukul 7.50 sampai 8.35. Okey, alright. Okey, nombor 8. Okey, di kedai itu hanya tinggal beberapa ... tikar sahaja. Okey. Tikar saja. Jadi tikar kita ada apa penjodoh bilangan dia. Kita dah cakap tadi kan, untuk macam kalau tikar tu kita boleh bentang dia kan secara luas-luas. Jadi kalau benda-benda yang terbentang luas, kita panggil dia sebagai bidang. Very good. Yes, bidang. Okey, ada yang tanya, cikgu kelas malam ni pukul apa? Kelas malam ni 7.50 sampai 8.35 tiap-tiap hari Selasa. Selasa ya? Ini Selasa kan? Ya betul, Selasa. Okey. Alright, nombor 9. Okey, free ke? Tak free lah sayang, awak kena daftar. Itu bukan kelas free. Hari ni sekarang ni kelas free. Okey, 7.50 tadi nanti kelas yang berbayar. Okey? Alright, nombor 9. Okey, di tepi perhentian bas itu terdapat ... tiang lampu. Okey, so kalau kita dah cakap tadi, tiang lampu, apakah ciri dia? Apa ciri tiang lampu tu? Dia mesti panjang, kan? Dia mesti tinggi, dia mesti keras. Jadi, benda-benda yang panjang, benda-benda yang tinggi, benda-benda yang keras, yang boleh berdiri, kita panggil dia sebagai apa? Kita panggil dia, ataupun dia punya penjodoh bilangan dia ialah sebatang. Very good. Bijaklah awak ni. Awak tak payah masuklah kelas free ni. Kan dah bijak-bijak ni kan. Awak boleh ambil PT3 dah. Okey. Okey. Tak apa. It's okay. Awak ada kelas lain, it's okay. Janganlah bye-bye. Awak janganlah bye-bye. No. Don't leave me, please. No. Okey, ni kelas free. Jadi duduk je diam-diam. Okey. Kita buat sama-sama latihan. Okey. Cikgu BM ke? Ya betul, Roplin. Saya cikgu BM. Kenapa tak nampak macam rupa cikgu BM ke? Saya nampak macam rupa cikgu apa? Adakah macam guru-guru bahasa Arab? Okay, anak tatakalam Arabia fi saghir. Anta atakalam. Dah. Macam cikgu matematik, macam cikgu English. Okey. Tak apa. It's okay. Saya ajar bahasa Melayu bahasa Melayu sahaja. Okey. Tak faham bahasa Arab tak apa. Saya pun tak berapa faham sebenarnya. Acah-acah je tadi. Okey, dah kita sambung. Okey. Banyak sangat gelar ni, nanti hati tu mati kita teruskan. Okey. Alright, nombor 10. Okey, nombor 10. Okey, Mei. Nama dia Mei. Comellah nama Mei ni. Saya ada kawan nama Mei. Anggur penjodoh bilangan dia gugus sayang. Kalau macam dia banyak-banyak, dia jadi gugus. Okey, janganlah meletup Ahmad Najmi. Kan? Kalau macam dalam bahasa Inggeris, kita ada apa? Kita ada gelak sampai tercabut buntut kan? LMFAO. Kan? LMAO. Gelak sampai tercabut buntut. Nombor 9 jawapan dia batang sayang. Nombor 9 jawapan dia batang. Okey, alright. Nombor 10.
Mei menjerit kerana terduduk di atas ... jarum. Okey, kita dah cakap tadi, jarum mesti apa? Jarum mesti tajam. Jadi benda-benda yang tajam dia mestilah bukan butir, dia mesti bilah. Apa-apa sahaja yang tajam dia mesti bilah. Okey, bagus. Baguslah awak ni. Sayanglah kat awak ni. Kan? Alright, okay. So seterusnya. Nombor 11. Okay, 2... Kerusi di bahagian hadapan tempat duduk itu dikhaskan untuk tetamu jemputan. So kita ada bilah, batang, bentuk dan baris. Okay, katakanlah. Okay, macam tadi kan kita nak cakap pasal, apa tadi? Kita cakap pasal kerusi kan? Okay, kita buat ilustrasi sikit ya. Kita buat gambar ajar sikit. So kalau satu kerusi, bayangkan bulat ni kerusi, okay. Nombor 8, awak ni dah terlepas banyak ni. Nombor 8C sayang. Okay, nombor 8C. Ya A2. Kenapa tu? Kenapa A2? Seorang mana? Orang Ipoh. Jangan tanya benda-benda personal. Okay. Tolong. No further questions, please. Okay. Sekarang kita tanya pasal BM. Okay. BM boleh awak tanya. Okay. So bayangkanlah bulat ini adalah kerusi. Jadi kalau satu kerusi kita panggil dia pakai apa? Sebu. Apa? Kalau kita ada satu kerusi kita panggil dia apa? Penjodoh bilangan dia. Sebuah. Very good. Okay, satu kerusi kita panggil dia sebuah kerusi. Okay, jadi kalau kita ada beberapa kerusi. Okay, kalau kita ada beberapa kerusi dalam baris yang sama. Okay, dalam baris yang sama. Okay, kita nak cakap pasal kerusi-kerusi ini berada dalam baris yang sama. Jadi kita cakap, ini semua ni apa penjodoh bilangan untuk kerusi-kerusi dalam baris yang sama? Mestilah sebaris. Very good. Sebaris. Okay, sebaris. Okay, katakanlah kalau kerusi-kerusi itu kan kita tindankan dia. Kita letak satu kerusi di atas satu kerusi yang lain. Macam contoh kalau awak nak exam ke ataupun awak kemas dewan kan. Kan kerusi-kerusi itu kita boleh letak kan atas kerusi yang lain, Tindan tu apa? Tindan tu is when we stack. Okay, tindan is when we stack. Okay, when we stack one kerusi on top of another. Alright, okay. Tak dengar sangat, awak kena tekan yang tu sayang. Awak kena tekan ada gambar headphone tu. Okay, tindih ataupun tindan samalah. Okay, stack. Okay, alright. So kalau macam contoh, kalau dia sebaris kan. Kalau dia sebaris, kita panggil dia sebaris lah. Kalau kita stack, okay, ataupun kita tindankan dia, kita tindih dia antara satu sama lain, macam tu. Tindih dia macam tu, kita panggil dia apa? Apa? Segugus. Sebatang. Mana boleh sebatang? Dot. Mana boleh dot. Orang nak bagi tahu jawapan lah. Kerusi tinggi. No. Bukan kerusi tinggi. Sebaris kalau dia berbaris macam tu. Tetapi ini kita tindih dia antara satu sama lain. Okay. Dot. Alright, okay. So yang ini kita panggil dia sebagai sekumpulan. Bukan sekumpulan. Saya pun dah lupa kejap. Kalau tindan, setindan. Yalah tindan lah. Okey, setindan. Setindan. Okey, setindan. Okey, bukan segaris. Mana boleh segaris? Dia tak digariskan. Okey, so jawapan dia adalah nombor 11. Jawapannya apa? Jawapannya sebaris. Okey, sebab apa dia kata bahagian hadapan untuk dikhaskan kepada tetamu. Ya. Kenapa tu? Ya, nombor 12. Okey, kita tengok nombor 12. Okey, Pak Leman pulang dari ladang selari penjodoh bilangan ke? Ya, betul. Selari pun penjodoh bilangan. Dua ni kan, saya cubit. Okey, so nombor 12. Okey, Pak Leman, bukan Pak Lemon ya, Leman. Leman, Leman, bukan lemon. Okay, lemon tu kita buat air. Okey. Okay, Pak Leman pulang dari ladang dengan menjunjung kayu api. Jadi apa jawapan kita?
Kita ada bilah. Bilah boleh ke bilah? Tak boleh. Kan nombor 11 apa? Nombor 11 baris sayang. Okey. Bilah tak boleh. Sebab apa? Sebab kayu api tak tajam. Okey. Buah boleh tak? Tak sesuai. Buku boleh tak? Tak pun tak sesuai. Jadi kita ada seberkas. Okey. Untuk awak tahu berkas itu apa? Dia beza dengan bekas tau. Okey. Bekas lain. Okay, nombor 10C. Okay, untuk seberkas, kalau awak baca, kan, kita rujuk balik nota dia. Okay, untuk berkas. Berkas ialah, dia kata untuk benda-benda yang diikat bersama-sama. Okay, jadi kalau macam contoh, kita ada pen kan? Ni kan, kita ada pen ni. Jadi kalau macam cikgu ikat pen ni, okay, jadi pen ni akan jadi seberkas pen. Okey, seberkas pen. Sebungkus boleh tak? Tak boleh sayang. Sebungkus dia kena dibungkus. Okey, tapi untuk kayu-kayu ni dia tak cerita pun dia bungkus ke tidak. Okey. Jadi biasanya kalau kita nak cakap berkas ataupun okey, seberkas sama dengan seikat. Okey, apa-apa saja yang diikat. Okey, apa-apa saja yang diikat supaya dia tak bergerak, tak lari mana-mana. Baru kita panggil dia seberkas. Okey. So seikat pun boleh, tak ada masalah. Alright. Okey. So seterusnya. Jadi jawapan dia apa? Jawapan dia seberkas. Okey, seterusnya. Nombor 13. Okey, cuba awak baca dulu. Ferrari penjodoh bilangan. Bukan sayang, itu kata nama. Berkas pun untuk penjahat juga. Sebab apa? Sebab kita tahan, lepas tu kita ikat dia. Alright. Okey, nombor 13. Okey, Mak Tijah memasukkan garam ke dalam masakannya. So, kita ada cubit, biji, cucuk dan cekak. Okey, alright. Kita tengok satu-satu. Mula daripada bawah. Okey, cekak. Apa tu cekak? Cekak tu macam mana? Siapa pakai cekak? Saya nak tengok sekejap. Siapa yang pakai cekak ni? Ada orang pakai cekak tak? Tak ada orang yang pakai cekak lah. Ramai orang pakai tudung. Okey, Adam lah. Adam nampak macam pakai cekak tapi dia pakai headphone kan. Macam tu. Okey, sekejap kita tengok. Siapa yang pakai cekak? Ada tak orang pakai cekak? Tak ada orang pakai cekak lah. Macam mana saya nak tunjuk cekak ni? Okey, tak apa. So, cekak ialah, okey, biasa cekak rambut lah kan. Cekak rambut apabila kita ada, dia macam besi ke plastik kan, kita letak di rambut kita. Jadi macam tu. Kan, itu cekak. Cekik lain, cekik sini. Cekak kat sini. Okey. So, cekak itu apabila kita, apabila kita, kalau macam contoh, kita gunakan jari kita. Okey, kalau kita gunakan jari kita, yang ini adalah secekak. Okay, macam contoh, kita nak ambil pen tadi kan, pen tadi. So, saya mengambil secekak pen. Mana cekak itu adalah sebesar 2 jari ni. Ini cekak. Okay, ni secekak pen. Okay, jadi kalau cekak ni boleh untuk apa? Banyak benda. Okay, banyak benda kita boleh cekak kan. Kita boleh cekak daun sirih, kita boleh cekak lidi dan lain-lain. Tapi cekak untuk garam kita boleh cekak ke? Tak boleh kan? Okey, cikgu awak pakai cekak. Okey. Alright, okey. Okey, cucuk. Kita boleh cucuk ke garam? Tak boleh. Mana boleh cucuk garam? Garam is too small. Okey. Memasukkan sebiji garam. Apa rasa masuk sebiji garam? Tak rasa apa. Baik, tak payah buat kan. Cakap dengan Mak Tijah ni. Tak payahlah buat benda-benda yang orang kata, yang buang masa lah. Kalau tak nak masak, tak payah masak langsung. Kan? Okay, so jawapan dia ialah secubit. Very good. Okay, secubit. Secubit besar mana? Cuba tunjukkan saya. Secubit besar mana? Ni. Ujung jari. Okay, ujung jari kita panggil secubit. Ni besar ni. Ni secubit. Kecil je, sikit saja. Okay, sikit saja. Kalau secubit garam, besar itu. Kan? Kalau kita nak cubit orang, kita cubit orang pakai ini ke? Tak. Kita cubit orang, kita pakai macam ni kan. Besar sikit kita boleh dapat. Okay. So, nombor 15. Okay. Okay, jangan nak cubit adik awak. Kesian dia. Apalah dosa dia pada awak, Zuha. Okay, nombor 14. Okay, Puan Maisarah membeli beberapa ... Okay, ... benang emas untuk membuat tekad
pada cadar baldu itu. Okay, so siapa tahu tekat tu apa? Tak tahu. Siapa orang Perak kat sini? Siapa orang Perak kat sini? Orang Perak sepatutnya tahu. Orang Perak sepatutnya tahu tekat tu apa. Okay, oh tahu. Okay, alright, very good. Okay, so tekat tu adalah contoh dia, awak pernah tak pergi orang kahwin? Kan, awak pernah tak pergi orang kahwin, awak tengok dia punya bantal ke, dia ada benang emas. Dia ada jahit benang emas atas bantal lah. Itu tekat. Ataupun kalau bukan pada bantal ke, pada cadar, itu pun tekat juga. Ataupun apa nama, dalam sirih. Dalam bekas sirih tu. Okey, itu tekat namanya. Alright, okey. Nombor 13. Nombor 13 jawapannya cubit sayang. A. Jawapan 13 A. Okey, so untuk nombor 14 ni, okey, nombor 14 ni jawapan dia ialah buku. Okey, buku. Sebab apa? Sebab benang tidak boleh jadi biji. Okey, benang tidak boleh jadi biji, benang tidak boleh jadi butir, benang tidak boleh jadi cekak. Okay, dia mestilah buku. Okay, selain daripada buku, kalau benang kita apa lagi penjodoh bilangan untuk yang benang? Okay, very good. Segulung. Okay je Najmi, tak ada masalah. Okay, gulung boleh. Okay, segelung pun boleh. Okay, butir tak boleh. Nombor 8, jauhnya awak. Nombor 8 C sayang. C. Okey, urat, seurat benang pun boleh, seutas benang pun boleh. Tetapi kalau dia kata dia membeli beberapa, maksudnya banyaklah. Okey, maksudnya banyak. Jadi dia ada beberapa buku benang emas. Okey, seterusnya nombor 15. Okey, nombor 15 ni senang je. Awak nampak keris. Nampak keris, keris mesti tajam. Jadi tajam apa dia punya penjodoh bilangan? Kita dah cakap daripada awal tadi. Kan? Apa? Tajam apa penjodoh bilangan dia? Okay. Bilah, very good. Okay, Ruplin, apa itu nombor Saturday? Saya tak tahu nombor Saturday tu apa. Bilah. Okay, so nombor 15, jawapan dia bilah. Very good. Okay, very good. Nombor dia, jawapan dia bilah. Okay. Nombor 1, jawapan dia, ya. Jauhnya awak, bilah jugalah. Okay, nombor 1 bilah jawapan dia. Okay, nombor 16. 14 B sayang. 14 B, 15 A. Okey, nombor 16. Kita ada beberapa minit saja lagi ni. Kenapa ya masa begitu mencemburui kita? Masa tak suka kita berdating macam ni. Kan? Saya rasa macam sedih lah kan. Saya dah lah suka awak pun suka saya. Okey, nombor 16. Okey, 16. Berapakah harga ... buah kelapa ini? Tanya Pak Budin sambil menunjukkan ke arah longgokkan kelapa di tepi jalan. Jadi Pak Budin nak tanya berapa banyak? Sebiji sahaja dia nak. Okey. Sebab yang lain macam tak sesuai. Butir tak sesuai untuk kelapa. Colik pun tak sesuai untuk berapa. Buah also tak sesuai untuk kelapa. Jadi jawapan yang sesuai ialah sebiji. Very good. Okay. Nombor 17. Kita cuba buat sampai nombor 20. Okay. Macam rasa macam boleh sampai habis ni. Kita ada lagi 10 minit. Okay. Puan Barhah membeli beberapa coklat. Colik tu apa? Okay. Kalau Afif ya. Afif. Kalau awak tengok nota dia. Okay, colik dia kata kat sini. Colik ialah untuk benda-benda yang dicolik. Ataupun benda-benda yang kita dip. Okay, dip dalam sos ke, dalam sambal ke. Okay, ada apa-apa sajalah yang kita dip. Mangga kan, mempelam. Tu semua kita dip ataupun kita cecah kan. Jeruk. Jeruk kita cecah bolehlah kot. Okay, bolehlah. Okay. Baik, jawapan nombor 16 apa? 16 ya sekarang. Okay, 16. 16 jawapan dia B. 17. Okay. Puan Barhah membeli beberapa. Okay, kita ada biji, cubit, bungkus dan juga bongkah. Okay. Jadi jawapan kita apa sekarang ni? Vinash. Okay, semoga cepat sembuh. Okay, so kalau kita cakap gula-gula tadi kan, gula-gula beberapa biji. Tapi coklat kita boleh cakap biji tak?
Sesuai tak kalau kita cakap beberapa biji coklat? Tak sesuai. Okay, very good. Tak sesuai. Kenapa? Sebab biasanya coklat itu dibungkus dalam bungkusan-bungkusan yang lebih besar daripada gula-gula. Kan? Jadi saya dah bagi tahu jawapan. Apa jawapan dia? Jawapan dia apa? Jawapan dia paket. No. Paket bukan bahasa Melayu. Bungkus. Very good. Yes, bungkus. Jawapan dia bungkus. Sebab banyak yang ada dalam bungkusan. Okay, so jawapan dia adalah C, bungkus. Okay, 18. 17 C ya. Okay, 18. Okay, nombor 18. Maznah mengambil perca kain untuk menampal kainnya yang koyak. Okay, sebelum kita jawab soalan ini, kita kena tahu dulu perca tu apa. Siapa tahu perca tu apa? P-R-C-A, perca. Okay, perca tu adalah kain-kain yang dah guna. Very good, Batrisya. Okay, kain lama yang mana dipotong kecil-kecil. Okay, lebihan kain. Very good. Itu nama perca kain. Jadi perca kain biasanya pernah dengar tapi tak tahu. Okay, sekarang awak dah tahu. Okay, perca itu adalah lebihan kain ataupun kain-kain yang dah digunakan, yang dipotong kecil-kecil. Jadi apabila kita kata mengambil perca kain untuk menampal kain yang koyak, biasanya kita ambil apa? Kita ambil kain yang kecil kan untuk kita tampal koyak kan. Tampal koyak takkan yang besar-besar kan, mesti yang kecil-kecil. Jadi yang kecil-kecil kita panggil dia sebagai carik. Carik, secarik perca kain. Bukan bungkus sayang, bungkus banyak sangat. Kan awak nak jahit yang kecil je. Okey, jadi jawapan dia ialah secarik. Carik, C jawapan dia. Okey, carik. Okey. Carik ni apa? Kalau kita baca dia punya nota ya. Kalau awak baca nota awak, carik itu ialah untuk kain ataupun kertas yang dicarik ataupun yang dikoyakkan. Alright, okay. So carik jawapan 18 C. 19. Pak Anda mengasah dua pisau. Kalau kita dah tahu pisau, mesti tajam. Tajam itu apa? Tajam itu bilah. Very straightforward kan? Awak dah pandai dah. Saya tak payah bagi tahu pun semua orang dah jawab dah. Macam, hebatnya. Wow. Alright, okay. Nombor 20. Okay, dia begitu kenyang setelah menghabiskan durian. Okay, so untuk durian, okay, ni awak kena dengar betul-betul. Okay, untuk durian kita ada beberapa penjodoh bilangan. Okay. Siap, saya tunjuk. Saya tunjuk apa penjodoh bilangan yang ada untuk durian. So untuk durian, okay, katakanlah okay, ni durian. Saya tak pandai melukis tapi tak apa. Kan, tak pandai lukis tak apa. Sebab ini bukan kelas seni. Kan, ini kelas bahasa Melayu. So tak apa, asalkan awak faham. Ini durian. Okay. Nombor 18, 18C sayang. Okay. Alright. So kalau kita ada satu buah durian yang belum dikopek ataupun yang sudah dikopek, jadi segala-galanya kita panggil dia sebagai apa? Segala-galanya kita panggil sebagai sebiji durian. Okay. So semua satu buah durian tu kita panggil dia sebagai sebiji durian. Tetapi kalau kita potong durian tu, kita kopek durian tu, okay, kalau kita kopek durian tu, jadi awak akan dapat satu sebelah durian yang macam ni. Okay, sebelah durian macam ni. Okay, dan dalam dia ada beberapa kan, ada macam tu, ada macam ni, ada macam ni. Okay, jadi yang dalam ni kita panggil dia sebagai apa? Dalam ni kita panggil siapa? Yang tiga ataupun dua ni kita panggil dia sebagai sepangsa. Pangsa. Okay, pangsa. Okay, pangsa. Nombor 17 apa? Lambatlah awak ni. Nombor 17 C sayang. Okay, dan kalau kita ambil salah satu daripada dalam pangsa itu, kan, kita ambil satu yang ada biji durian dalam dia, kita panggil ni sebagai apa? Seulas. Nampak tak? So, untuk durian, okay, untuk durian kan apa-apa sajalah. Untuk apa-apa saja, kita kena tengok bentuk dia ataupun bendanya sendiri. Okay, kita ada sebiji, sepangsa,
ulas. Itu belum lagi tambah kalau macam ada durian yang banyak. Kan durian yang banyak kita panggil dia sebagai selonggok. Kan? Ada banyak. Semua buah kena guna biji ke? Basically macam tu. Kebanyakannya macam itulah. Okey, jadi kalau kita ikutkan soalan kita, kalau kita ikutkan soalan kita, yang mana yang kita makan sampai kenyang gila-gila nak mampus? Mana yang satu? Mana satu? Biji ke, pangsa ke, durian, ulas? Mestilah sebiji kan. Kalau kita makan sebiji durian, dan kita akan jadi sangat-sangat kenyang. Okey, jadi jawapan dia untuk nombor 20 ialah A, sebiji. Okey, sebiji. Jadi sekarang awak dah tahu nak bezakan antara pecahan-pecahan durian. Sebiji tak cukup. Oi, lahapnya awak. Dan sangat gemuk. Tak adalah gemuk kan. Macam makan durian okey je kalau awak larat makan sebiji. Kalau saya kan, saya makan seulas pun jadi dah. Sebab saya tak berapa gemar durian sebenarnya. Walaupun saya orang Perak. Sebabnya orang Perak memang biasanya orang Perak kena makan durian. Tapi macam saya tak berapa nak makan durian. Sebuku tu macam mana? Sebuku tu adalah benda-benda yang berbongkah. Benda-benda yang berbongkah. Kalau awak baca kat sini, kan buku dia kata untuk benda-benda yang dalam keadaannya ketul. Kan? Kita ada apa? Roti sebuku, sabun pun sebuku. Alright, okay, nombor 21. Amboi Dina banyaknya, 5 biji pun tak cukup. Okey, nombor 21. Masih terdapat beberapa ... tanah sawah. Ini kita dah cakap dah. Benda-benda yang terbentang luas. Okey, tanah masih terbentang luas, betul? Ya, aeroplane. Kenapa sayang? Okey, tanah mesti terbentang luas. Jadi terbentang luas, dia punya penjodoh bilangan ialah bidang. Very good. Betul siapa yang jawab bidang tu. Okay, bijak awak ni. Bagus. Okey, bentuk jawapan dia bidang. Okey, tak mau jawab dah tahu dah. Okey, tak mau jawab pun tak apalah. Okey, nombor 22. Nombor 20 apa? 20 digit jawapan dia sayang. Okey. Untuk batu ada banyak penjodoh bilangan dia. Boleh jadi ketul, boleh jadi biji, boleh jadi butir, boleh jadi bongkah. Ikut pada saiz dia. Banyak. Jadi ikut pada saiz, okey? Alright, nombor 22. Tukang masak itu memasukkan, ni macam garam tadi. Okay, ini macam garam tadi. Dia secubit. Okay, secubit garam. Okay, so saya rasa kita ada satu, kita boleh ambil satu lagi soalan. Okay, last soalan, sebab Haziq dah tanya, pukul berapa habis kelas ni, sir? Saya tahu awak dah lapar kan? Sabar, satu lagi. Okay, last one. Okay, Aidil membaling beberapa ... guli ke dalam sungai. Okay, nombor 20. 22 cubit sayang jawapan dia. Okay, alright, nombor 23. Okay, guli. Okay, 23, kita kena tengok guli. Guli ni boleh jadi dua benda. Sama ada biji ataupun butir. Okay, dia boleh jadi biji ataupun boleh jadi butir. Jadi kalau macam contoh, awak jawab biji, saya terima. Butir pun saya terima juga. Sebab apa? Sebab kalau awak baca dalam nota yang saya bagi tu, dia kata apa? Butir. Butir untuk benda-benda yang bulat atau kecil. Kan kalau guli kan bulat dan kecil, betul kan? Guli tu bulat dan kecil. Alright, kalau untuk biji pula, dia pun cakap macam tu. Untuk benda-benda yang bulat dan benda-benda yang kecil. Jadi, dua-dua jawapan pun saya boleh terima. Sama ada sebiji guli ataupun sebutir guli. Alright, okay. Sudah habis masa. Masa dah time. Soalan yang lain macam mana? Soalan yang lain awak boleh buat sendiri. Alright, okay. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak sebab join kita punya kelas free, ilmu free hari ini dengan bersama saya, Cikgu Daniel untuk Bahasa Melayu Darjah 6. Terima kasih banyak-banyak. Oh, ada nak minta, plus chain attendant, ya Allah. Kenapa lah awak minta benda-benda benda-benda yang saya tak suka buat. Okay. Saya buat ya. Okay. Kita cuba. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana melayari ilmu free darjah 6 untuk Bahasa Melayu. Kini sudah tiba di penghujung rancangan. Terima kasih kami ucapkan dan semoga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.
Okey, dah cukup. Tak nak lah. Okey, bye-bye. Terima kasih banyak-banyak. Okey, muah 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 muah. Okey, siapa yang ada kelas dengan saya petang ni, kita jumpa pukul 7.50 sampai 8.35. Nak nama Aizi, Allah Akbar. Okey, awak boleh follow saya di sini. DANIELESKAY. Okay, bye-bye. Cikgu lawak. I try not to. Tapi tentulah kan anugerah Tuhan, kita terima saja. Alright, bye-bye. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Nama apa tu? Nama Instagram saya. Ada orang nak follow Instagram saya. Nombor telefon, tak dapat lah dek oi. Tak dapat lah nak bagi nombor telefon. Okay, bye-bye. Dah. Bye-bye. Bye-bye. Pergi makan ke, pergi mandi ke, siapa yang belum mandi tu. Saya rasa Fatin belum mandi lagi. Betul ke? Okay, bye-bye. Okay, Alia, bye-bye. Terima kasih. Alright, siapa ni yang menggunakan Norliza Nordin ni? Awak ke? Okay, bye-bye. Bye Aryan, terima kasih banyak-banyak. Okay, bye Hana Batrisha, bye Siti Haja. Siapa lagi di sini? Saya bye orang buka kamera je tau. Syarul Afnan, bye Putri Alia, Erni Malina dan adiknya, bye-bye. Tak mau unmute, nanti bising. Bye Hani Zulaika, bye Ashraf Akmal, bye Putri Damia, bye Danish. Siapa lagi? Okay, dah tu je. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okay dah. Best. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri, jangan nakal-nakal. Okay, kita jumpa dalam kelas seterusnya. Bye.